wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. Surah Al-Hajj. Firman Allah yang bermaksud, dan kalau Allah tidak menjadikan manusia itu berlawanan di antara golongan yang benar menolak golongan yang salah, nescaya dibinasakanlah rumah-rumah ibadat berbagai agama. Rumah-rumah ibadat penganut agama Yahudi, agama Kristian, sembahyang di masjid-masjid orang Islam. Demi sesungguhnya Allah berjanji menolong sesiapa yang menegakkan agamanya Islam, dan Allah itu maha kuat lagi maha perkasa. Untuk kita membuat keputusan mengundi pilihan raya kecil Slim ini, biarlah saya membuat sedikit pencerahan tentang politik Islam. Kerana bidang saya belajar di Azhar dahulu politik Islam. Ayat yang saya baca tadi menegaskan bahawa dalam sejarah peradaban manusia hanya Islam berjaya memimpin masyarakat majmuk. Berbagai agama, berbagai bangsa. Kebiasaannya, bila berbeza agama, berbeza kaum akan berlaku pertemuan. Oleh kerana Islam bersifat kemanusiaan sejagat, adil untuk semua, maka Islam mempunyai dasar, konsep dan cara sendiri dalam memimpin negara. Nabi kita Muhammad SAW ditunjuk oleh Allah dengan panduan Al-Quran bagaimana menubuhkan negara masyarakat majmuk ini dengan melakukan hijrah yang baru saja kita sambut. Kita masih lagi dalam suasana menyambut tahun hijrah. Apabila pemimpin Mekah sebangsa dengan Nabi Muhammad SAW, orang Arab, sangat fanatik kaumnya dan agamanya, tak mengizinkan untuk Nabi SAW menegakkan sebuah negara yang dikehendaki. Maka terpaksa melakukan hijrah di Madinah. Setelah penduduk Madinah kalangan Aus dan Khazraj, dua kabilah yang berperang di zaman jahiliah, sama-sama Arab, bergaul dengan orang-orang Yahudi yang berhimpun di Madinah. Mereka adalah golongan ahli kitab yang membaca dalam kitab suci mereka tentang kelahiran Nabi akhir zaman, di mana kelahiran Nabi akhir zaman, messenger yang akhir ini disebut dalam kitab-kitab agama Yahudi, Kristian, Hindu dan lain-lain. Saya baca, tak cukup masa saya nak sebut satu persatu. Menerangkan tentang kelahiran Nabi akhir zaman. Apabila orang Madinah mendengar cakap orang Yahudi tentang Rasul akhir zaman ini, bila mereka datang ke Mekah
untuk mengunjungi Kaabah yang dibina oleh Ibrahim alaihissalam. Orang Islam menyebut Ibrahim. Orang Barat menyebut Abraham. Orang Hindu menyebut Brahma. Itu Ibrahim. Tempat Ibrahim dipuja sejak zaman 1000 tahun. Mereka berkumpul di situ. Dan Nabi Muhammad SAW mengajak penduduk Madinah mendukung perjuangannya untuk menegakkan sebuah negara masyarakat majmuk. Maka Aus dan Khazraj masuk Islam. Bukan saja masuk Islam, mereka bersedia menyerahkan bumi tanah air mereka untuk menegakkan negara yang dikehendaki itu. Maka Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah, melakukan hijrah. Orang-orang Islam dari Mekah berhijrah ke Madinah dan bergabung dengan Aus dan Khazraj orang Islam sahaja. Digabungkan orang Islam sahaja untuk membina satu kekuatan yang berkuasa memerintah. Disatukan orang Islam, Aus, Khazraj dan Quraisy dari Mekah digabung dalam satu gabungan Islam. Kemudian diajak orang-orang bukan Islam yang tidak ekstrim, orang bukan Islam yang tidak melampau, orang-orang Yahudi, orang-orang Kristian, termasuk penyembah berhala yang masih ada sifat kemanusiaan, bencikan kezaliman, bencikan berperang, bencikan bergaduh, mengajak sama untuk bergabung dalam satu muafakat yang diwujudkan. Maka dimeteraikan piagam Madinah. Sahifah Madinah, piagam Madinah dimeteraikan, di mana Islam memimpin, tetapi negaranya adil untuk semua. Maka terbentuklah sebuah negara masyarakat majmuk yang hanya menjadi impian dan angan-angan ahli-ahli falsafah barat yang banyak menulis tentang teori negara. Tetapi orang Islam membuktikan satu kenyataan. Tidak dipaksa orang bukan Islam masuk Islam. Sama ada mereka masuk Islam dengan rela hati ataupun mereka tunduk di bawah pemerintahan Islam yang adil untuk semua. Setelah disempurnakan asasnya, diwafatkan, dimatikan Nabi Muhammad SAW. Tapi Quran itu masih ada. Sehingga orang Islam berjaya menumbangkan dua empayar besar, Parsi dan Rom. Islam masuk ke India, pengaruh masuk ke China, masuk ke Spanyol, utara Afrika, dan orang Islam menerima ilmu-ilmu yang baik daripada tamadun-tamadun bangsa lain. Ilmu dunia yang ada faedah diambil oleh Islam dan dibina dengan akidah dan akhlak Islam. Maka lahirlah tamadun Islam. Sebelum itu, bangsa-bangsa lain, kuasa-kuasa lain tak menghormati ahli-ahli ilmu. Sokrat, ahli falsafah Greek yang terkenal, dibunuhnya kerana dia bijak. Ada negara yang mempunyai arkitek yang buat bangunan yang cantik. Disuruh mereka bentuk istana yang indah. Setelah dibina istana yang indah, tangan arkitek itu dipotong kerana takut buat istana lain pula yang sama dengannya. Begitulah ahli-ahli ilmu yang lain. Islam mengambil ahli-ahli ilmu ini semuanya dalam masyarakat Islam. Maka lahirlah tamadun Islam. Orang Islam membaharukan ilmu perubatan, membaharukan ilmu angkatan lepas, membaharukan ilmu sains teknologi. Islam memerintah 1300 tahun lebih.
Tapi lama kelamaan orang Islam lupa pada ajaran agama mereka. Menyebabkan mereka berpecah. Tanah air orang Islam dijajah oleh kuasa-kuasa barat. Kuasa barat yang mengambil teknologi daripada orang Islam. Tamadun Islam di Andalus, Spanyol. Tamadun Islam di Iraq, di Baghdad. Tamadun Islam kerajaan Mughal di India. Tamadun Islam diambil oleh barat. Dicipta ilmu sains dan teknologi. Pada masa itu berlaku revolusi industri di barat. Bertemu dengan Kristian. Dalam Kristian, dalam Bible tak ada sains teknologi. Sehingga mereka menganggap saintis ini sesat. Maka berlakulah tamadun barat yang terkenal itu maju, tetapi tidak ada akhlak, tak ada moral. Yang kita saksikan pada hari ini, mereka mencipta senjata yang boleh membunuh manusia berjuta dalam sekelip masa. Dadah digunakan untuk perubatan. Akhir dadah digunakan untuk hilangkan akal. Memusnahkan dunia. Ini semua tamadun Islam. Guna dadah, guna candu untuk perubatan. Bila orang barat dapat, jadi musnah habis dunia ini. Orang Islam dijajah. Barat yang maju ini menjajah negeri Islam. Termasuk negara kita Malaysia dijajah. Dan mereka bahagi-bahagi yang sama-sama penjajah. Indonesia Belanda punya. Malaysia British punya. Utara Afrika Perancis punya. Asia Tengah Soviet punya. Dibahagi-bahagi negeri Islam ini. Tetapi mereka tak berjaya menghapuskan agama Islam. Quran dipelihara oleh Allah, masih ada lagi. Kita perlu berusaha untuk mengembalikan semula orang Islam kepada asasnya. Akibat kita meninggalkan asas inilah berlaku perubahan-perubahan politik yang mencemaskan. Ringkasnya, di negara kita berlaku perubahan politik pilihan raya yang ke-14. Apabila Pakatan Harapan, parti campuran yang tidak asas kepimpinan Islam itu menang pilihan raya. Walaupun ada PAN di dalam tu, ada macam-macam dalam tu, orang Islam berada, tapi asas kepimpinan Islam tidak ada. Mahu dapat kuasa saja. Memerintah tak ada asasnya. Maka mereka menang. Dalam keadaan majoriti bukan Islam menguasai politik negara. Ini berlaku pilihan raya ke-14. Menyebabkan kita merasa cemas. PAS merasa cemas. Walaupun kerajaan Barisan Nasional yang kalah, UMNO yang kalah, PAS susah sama. Mengapa PAS susah sama? Kerana kita macam dua kepala lutut. Kalau pukul lutut kanan, lutut kiri sakit. Pukul lutut kiri, lutut kanan sakit. Sama-sama sakit, terpaksalah kita membuat perubahan. Kita balik pada asas yang tunjuk Nabi kita Muhammad SAW. Maka kita usaha untuk menggabungkan orang Islam. Mula dengan PAS dan UMNO. Ditubuhkan muafakat nasional. Dibuat piagam masyarakat muafakat nasional. PAS fleksibel. UMNO fleksibel. Sehingga UMNO meminda perlembagaan. Mengalih Islam di hadapan. UMNO pindah perlembagaan. Meletakkan Islam di hadapan. PAS ada juga perbincangannya. Kita berjaya mewujudkan muafakat nasional. Setelah muafakat nasional kita wujudkan, tak cukup. Ahli parlimen kita tak cukup nak buat perubahan. Macam kain selimut kecil. Jumlah kursi PAS, kursi UMNO tak mencukupi. Tutup kepala nampak kaki, tutup kaki nampak kepala. Terpaksalah kita mengambil. Di samping sudah ada MCA, MIC bersama dengan UMNO. Ada Dewan Himpunan bersama dengan PAS. Tapi tak cukup. Tak cukup. Terpaksa kita mengajak yang ada dalam kerajaan. Maka berlaku perpecahan dalam PH. Yang sedar, yang insaf, keluar, bergabung. Cukup jumlahnya. Maka dia bentuklah kerajaan Perikatan Nasional.
kita mulakan dengan muafakat nasional. Permulaan kita ini. Kemudian Perikatan Nasional ini untuk memasukkan. Lagi-lagi untuk mencukup ini. Kita kena sedar ini, kita kena ini asas. Bagaimana kita telah berjaya membuat satu perubahan. Macam-macam kita dituduh khianat. Dituduh menipu. Kita tak menipu. Dia tipu rakyat. Mereka yang tipu rakyat. Buat manifesto. Harga minyak turun 24 jam. Malah ni menang tak turun harga minyak. PTPN nak hapus. Tu nak hapus. Ini nak hapus. Bukan mudah nak buat skill mata ni. Bukan lampu Aladin. Gosok keluar jin. Bukan begitu. Itu dijanji. Dan banyak rakyat yang mengundi PS kerana janji-janji ini yang tertipu. Khususnya anak-anak muda yang umur 21 hingga 30. Yang belajar dengan handphone. Tengok handphone, tengok WhatsApp. Terus menyokong PS. Orang tua-tua tak lagi. Orang tua PAS untuk UMNO masih lagi. Tapi kita pecah tiga. PAS dengan UMNO berpecah. PS menang di situ. Berlaku. Suasana politik yang tidak stabil. Perlu kita membuat pembetulan. Kita rasa tak guna, kita berpecah. Macam lesung dan alu belaga. Lesung dan alu belaga tumbuk padi, yang kenyangnya ayam. Itu jadinya. Sekarang kita hentikan lesung dan alu tu. Jangan belaga. Slow, berhenti dulu, tangkap ayam. Selesaikan masalah. Dan kita telah berjaya memasuki pilihan kecil. Kali yang pertama, Sungai Kandis. Belum lagi. Baru gear 1. Masuk gear 2, gear 3, Alhamdulillah. Kita sapu semua. Sapu semua. Saya yakin dan percaya pengundi Selim ini akan sapu insyaAllah. Akan buat perubahan. Walaupun hari ini pilihan kecil, Selim. Makna sangat besar untuk kita ahli pilihan raya umum. Orang Selim kena sedar ini bukan pilihan raya dia, pilihan raya seluruh Malaysia. Undi Selim menjadi penentu pilihan raya umum yang ke-15. Lepas ini Sabah. Kita akan bekerja. Dan sebab itu saya mengharapkan supaya pengundi-pengundi Selim ini buat perubahan bersama muafakat nasional yang telah kita bentuk pada hari ini. Kita bertanding calon barisan nasional, tapi mewakili kita semua muafakat nasional. Termasuklah Bersatu dan Perikatan Nasional, termasuk MCA, MIC dan lain-lain. Kita mengambil parti-parti yang terlibat dalam kontrak sosial ketika mencapai kemerdekaan. Parti-parti yang tahu bagaimana kita berjuang kemerdekaan dan menumbuhkan negara masyarakat majmuk yang belum sempurna. Parti-parti yang ambil alih PS ni, parti yang terlalu baru, yang tidak menghayati kontrak sosial yang dibina Perlembagaan Malaysia. Ini kita kena sedar. Oleh kerana majlis ni majlis kempen, tak perlu panjang-panjang. Kalau panjang jadi banyak celau. Sudah faham? Kita nak buat perubahan, kita nak undi calon kita muafakat nasional. Simbol kita dacing. Orang PAS jangan bulu mata tengok dacing. Itu dulu. Itu dulu. Kerana kita sudah bersama. Dulu. Apa saja simbol, kita bersama, kita dukung bersama. Akhirnya saya nak hadiahkan 3 pantun pada orang Selim. Sama-sama angkat berdiri. Kita isi buah berangan. Jangan silap memangkah undi. Nanti menyesal masa berpanjangan. Tangan di hulu, tangan berjabat. Supaya kita makin dekat. Calon kita calon hebat. Sama-sama kukuh muafakat. Kita muafakat sama membajak. Sama minum satu perigi. Pengundi Selim, orangnya bijak,
jangan silap pangkah undi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.